Okey, hari ni kita masuk bab 3, sejarah tingkatan 3. Kalau bab 3 ni kita belajar pasal negeri-negeri Melayu bersekutu. Kalau apa namanya, kalau bab dulu kita belajar pasal negeri-negeri Selat kan? Okey. Kalau bab 1 ni negeri-negeri Melayu bersekutu, siapa tahu apa? Okey, negeri-negeri Melayu bersekutu ni kalau yang okey, kita ingat balik kita flashback baliklah. Kalau negeri-negeri Selat, dia punya negeri ada 3 sahaja. Pak Sumail, Pulau Pinang, Singapura dan juga Melaka. Tiga-tiga negeri ni British nak sebab apa? Satu sebab yang paling penting, iaitu strategi. Sebab dia strategik sangat, sebab tu British nak. Kalau negeri-negeri Melayu bersekutu pula, Bismillahirrahmanirrahim. British nak sebab dia empat negeri ni kan, British nak sebab mereka kaya. Kaya dengan apa? Kaya dengan hasil bumi. Um, Okey. Buka muka surat 56. Pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu bab 3. Okey, negeri-negeri Melayu bersekutu ni terdiri daripada Perak, Selangor, Negeri Sembilan dengan Pahang. Kenapa kan antara Perak, Selangor, Negeri Sembilan dengan Pahang ni sebut Perak dulu? Sebab antara keempat-empat negeri ni, walaupun Pahang yang paling besar masa tu, walaupun sekarang Selangor yang paling kaya kan. Kita dengar macam Selangor kaya lah kan, Selangor banyak kilang dan sebagainya kan. Lepas tu, tapi masa ni yang paling kaya adalah Perak. Sebab Perak masa tu kaya gila dengan hasil bumi. Hasil bumi apa? Biji timah. British nak keempat-empat negeri ni sebab ada dua hasil uh, hasil bumi yang dia nak sangat. Yang pertama biji timah, kedua emas. Kalau Perak, Selangor dan Negeri Sembilan ni dia ada biji timah. Kalau Pahang pula emas. Kat dalam buku teks ni daripada muka surat 58 sampailah muka surat ke-61, dia terangkan perhubungan biji timah lah daripada abad ke-15, abad ke-16 hingga 17, abad ke-18, abad ke 19, muka surat 60 hingga 61. Cikgu cerita secara ringkas je lah sebab kalau awak nak baca secara penuh, cikgu dah upload dah video dekat YouTube tapi tak lepas-lepas lagi, tak tahu kenapa. Cikgu rasa gambar tu kan. Tapi dia 61% saja cikgu last tengok. Dia dengan loading lagi. Kalau abad ke-15 ni, dia punya cara perlombongan tu memang secara apa nak panggil? Secara kecil je lah. Yang usahanya pun orang Melayu masa tu, orang kampung. Lepas tu siapa yang nak melombong kena minta kebenaran daripada pembesar-pembesar Melayu. Lepas tu pembesar-pembesar Melayu ni, setiap pembesar-pembesar ni dia ada kawasan-kawasan dia sendiri. Contohnya Alina kan. Alina ni kawasan YB Muar. So dia conquer Muar saja. Tapi kalau orang nak kalau orang nak melombong kat situ dia kena sediakan barang-barang dekat Muar tu cara ni lah. Peralatan nak melombong semua tu kan yang besar-besar alatan yang besar-besar tu kan. Lepas tu orang kampung akan melombong lah. Tapi syaratnya orang kampung kena bagi persen. Profit tu sikit kepada pembesar, pada Arina, YB Muar tu. Lepas tu Sultan pun akan dapat jugalah dia punya persen, dia punya percentage dia. Sebab dia Sultan kepada negeri Johor masa tu. Kita bagi contoh je lah Johor masa tu. Tapi Johor bukan dalam negeri Melayu Sekutu tau. So, aku bagi contoh sahaja. Tu masa abad ke-15. Secara kecil-kecilan sahaja. Lepas tu, kalau abad 16 ke 17 masih lagi dikuasai oleh pembesar-pembesar Melayu. Tapi pembesar-pembesar Melayu ni dia dah lebih advance sikit. Dia buat pelabuhan macam Perak kan. Dia buat pelabuhan, dia dijadikan pelabuhan utama. Sampai kan masa tu Portugis datang singgah semata-mata nak ambil biji timah dekat Perak. Portugis punya jauh kan nak ambil biji timah dekat Perak. Lepas tu Perak pun gunakanlah kesempatan ni. Sebab masa tu memang banyak kuasa-kuasa imperialism yang nak ambil Perak, bukan nak ambil Perak saja, nak ambil kawasan-kawasan Nusantara ni lah sebagai tanah jajahan mereka kan. Nak pula Perak ni memang kaya, memang ramai lah orang mengintai nak ambil Perak ni sebagai tanah jajahan mereka. Lepas tu Perak pun gunalah kesempatan ni kata, Portugis, boleh tak kalau kau lindungi kami? Macam jadi abang long kami lah kan, jaga kami, jadi abang long kawasan. Tapi dengan syarat kau dengan syarat sebagai tapi dengan timbal balas dia kan. Kami akan bagi hak macam hak beli timah kita orang ni kita orang akan utamakan awak. Sebab awak abang long kami.
Dengan syarat awak kena lindungi kami lah. Lepas tu Aceh pun berminat dengan Perak masa tu sampai kan dia jadikan Perak ni negeri naungan dia. Bukan negeri jajahan tau, negeri naungan. Macam negeri naungan ni macam dia kata saya sedia untuk melindungi Perak kalau apa-apa jadi. Macam gitu. Sebab Perak ni memang kaya dengan biji timah. Dia sayang lah dengan Perak ni kan. Tapi Perak pun kena buat baik lah dengan Aceh sebab masa tu Aceh pun memang negeri yang hebat lah. Masa abad ke-18 pula, uh, lagi advance. Masa tu dah ada aktiviti uh, import kan. Import macam tu sampai kan ada aktiviti penyeludupan. Masa tu, um, Sultan dia dah Sultan pun involve sekali. Sultan mematrai perjanjian menjual biji timah dengan Belanda dekat Melaka. Sultan Perak ni. Masa tu kan Belanda yang conquer Melaka. Okay, sebelum Melaka jatuh dekat British, ingat tak sebelum perjanjian 1824, perjanjian London 1824, kan Melaka kan bawah Belanda dulu kan. Ha. Lepas tu Sultan Perak ni siap sign kontrak dengan Belanda kat Melaka. Padahal Melaka ni jauh sikit lah daripada Perak kan. Di, perjanjian dia mengatakan yang Perak menjual biji timah kepada Belanda. Masa tu pun Melaka memang pesat dengan dia punya pelabuhan masa tu. So bila dia sign agreement untuk jual dekat Melaka secara direct, ibarat makin makin memesatkan lagi lah dia punya jualan biji timah dia tu. Lepas tu bila orang dah tahu biji timah Perak ni banyak, sampai kan ada aktiviti penyeludupan. Bukan sekarang je tau ada perangai seluduk-seluduk barang ni. Seluduk beras kan, seluduk CD cetak rompak. Dulu dah ada dah. Tapi dulu lagi advance. Biji timah. Kita sekarang seluduk beras je. Beras siam kan. Lepas tu Selangor pun kaya. Okey. Ni dalam sudut tahukah anda kekayaan negeri-negeri Melayu abad ke-18, dia bagi info lah kan, diakui oleh pedagang persendirian Francis Light kepada Gubernur Jeneral British di India. Francis Light macam kita tahulah dia lah yang menyebabkan Pulau Pinang jatuh dekat British kan. Dia sign agreement tu kan dengan Sultan tu. Okey. Padahal dia tak tahu pun padahal HTI tak tahu apa-apa pun. Lepas tu Perak ni lah Francis Light kata dalam surat tu, dia bagi surat dekat Governor General British dekat India. Dia kata, dia cerita lah pasal Perak ni gini-gini kan, sebab dia nak tarik lah supaya British ni datang dekat Perak sebab Perak ni kaya dia kata. General dia kata, awak tahu tak Perak ni dia ada 5,000 pikul biji timah dihasilkan setiap tahun. Banyak lah satu pikul biji timah. Cuba awak tengok dalam internet hari ni berapa tan. Tan tau, bukan kilo tau. Tu awak tengok sendiri. Okey. Kalau 19 pula dah makin advance. Sampai kan masa tu Lembah Kintar yang Perak tu diiktiraf sebagai pengeluar utama biji timah dunia. Sebab masa ni terlalu advance sampai kan pembesar-pembesar Melayu terpaksa import buruh-buruh daripada China untuk jadi apa orang panggil ni lah pekerja-pekerja lombong. Masa tu yang bawa masuk pembesar-pembesar Melayu yang terkenal yang bawa masuk lah. Pembesar Long Jaafar dengan anaknya Ngah Ibrahim. Dia ni pembesar-pembesar dekat Keliampau. Keliampau hari ni nama dia Taiping. Lepas tu Kelian Baru. Okey. Kalau apa namanya Perak, Selangor, Negeri Sembilan kan. Pak Su nak pisau kan. P tu Perak, Su tu Selangor, Nak tu Negeri Sembilan, P lagi satu pisau tu Pahang. Pak Su nak pisau. Kalau negeri-negeri Selat, Pak Sumail. Kalau negeri-negeri Melayu Bersekutu, Pak Su nak pisau. Cikgu buat akronim. Okey, kalau Pak Su nak pisau kan, Perak, negeri Selangor dengan Negeri Sembilan, mereka ni kaya dengan biji timah. Tapi yang paling kaya Perak lah kan. Okey. Sebab tu dalam banyak-banyak cerita tadi banyaknya disebut Perak, 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 Perak. Tapi negeri lain pun ada juga. Kalau dekat Pahang, dia tak kaya dengan biji timah. Dia kaya dengan emas. Cuba awak tengok peta muka surat 62. Ada kawasan Pelumbungan Emas. Kawasan ni dia juga digelar sebagai kawasan lingkaran emas Semenanjung.
Kawasan lingkaran emas Malaya. Kalau awak tengok kan, semenanjung kita ni macam ada tulang belakang. Lepas tu lingkaran dia tu kan, kebanyakannya boleh kata 50% ke lebih lagi 70% macam tu berada dekat Pahang. Lingkaran ni, tulang belakang ni ada emas. Sebab tu lah orang India zaman dulu ada satu buku ni kan. Ada satu orang jumpa satu buku ni. Nama buku ni apa namanya? The Golden Currency rasanya. Dia panggil orang tanah Melayu masa tu, Malaya masa tu dipanggil sebagai Subana Bumi, bumi emas. Sebab masa tu kan banyak sangat emas. Kalau sampai sekarang pun kalau awak pergi kat laut tu kan, dekat Kechor, ada rumah yang lalu belakang korek-korek tanah jumpa emas. Rumah abang ipar cikgu macam tu. Kat belakang dia banyak sangat kesan korek. Sebab banyak sangat emas. Sampai kan Pahang ni dia terlalu banyak emas sampai kan pembesar-pembesar dia, sultan dia kalau nak bagi hadiah dekat orang yang datang kan, dia tak bagi buah. Macam kita kan bagi buah tangan, buah sebab kita panggil buah tangan kan. Sebab biasanya orang Melayu dia bagi buah kan. Buah ke, beras ke, kira bagi makanan lah kan, manisan kan. Tak, Pahang tak bagi benda macam tu. Dia bagi emas. Okey, macam makcik datang rumah kan, emas. Macam tu. Dia tak main lah bagi buah-buah ni kan. Sebab tu orang kata kalau Pahang ni sinonim dia emas. Emas je Pahang. Kalau perak pula biji timah. Sebab biji timah je perak. Dia sinonim macam tu. Okey. So macam mana perluasan kuasa British berlaku dekat Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang? Yang ni cikgu nak tanya lah. Sebab tu cikgu tak upload 3.1 ke 3.2 cikgu tak upload. Pasal dalam buku teks ni dia tulis macam ni tau. Dia tulis dia tak ikut kronologi. Kalau dalam cerita kan cikgu kan kalau mengajar cikgu ikut kronologi kan. Cikgu cerita macam cerita lah, cerita dongeng macam gitu kan. Cerita buku. Tapi yang ni dalam buku ni dia tulis dalam bentuk point. Strategi British meluahkan kuasa di negeri Melayu kan. Dia tak buat kronologi, dia tak buat siap negeri. Negeri Sembilan apa berlaku, Perak apa berlaku, Pahang apa berlaku. Tak, dia buat macam ni. Yang pertama strategi manipulasi. Dia ceritalah strategi manipulasi kat Perak. Dekat Selangor apa dia. Lepas tu yang kedua dia cerita pasal strategi desakan paksaan kepada Raja-Raja Melayu. Lepas tu yang ketiga dia cerita pasal strategi menandatangani perjanjian dengan pemerintahan tempatan. Awak nak suruh cikgu cerita pasal buku teks ke ataupun kronologi? Tidur Awak nak suruh cikgu cerita ikut buku teks ke kronologi? Tahu tak ikut cikgu? Nanti awak baca buku teks tu ya. Okey, apa yang berlaku kat Perak? Cerita dia macam ni. Memandangkan Perak ni terlalu kaya tau sampai dia pengelar utama biji timah dekat dunia tau. Bukan kedua, bukan ketiga, yang pertama. Masa tu orang macam, oi Perak, kau sebut Perak je biji timah. Macam, oh mesti kaya biji timah tu. Biji timah banyak benda kot boleh buat dengan biji timah tau. Lepas tu, masa tu ramai lah yang orang duk mengintai Perak ni. Jadi, lepas tu cuba bayangkan, luar pun dah mengintai Perak nak dapatkan Perak. Dalam dia tu apatah lagi. Mestilah ramai orang nak berkuasa dalam negeri Perak tu kan. Ramai orang yang nak jadi ketua, sultan, pembesar dekat negeri Perak tu kan. Nak bayangkan masa tu Perak memang kacau bilau. Sebab ramai orang nak kuasai Perak. Sebab terlalu kaya. Jadi kisahnya masa tu, kan Ngah Ibrahim dulu kan. Dia bawa masuk, dia antara konflik dalaman yang berlaku dekat negeri Perak lah. Kan Ngah Ibrahim dulu kan dia bawa masuk buruh-buruh daripada Cina kan. Dari segi buruh-buruh Cina ni pun berlaku perebutan kuasa tu lah awak nak tahu kan. Kebetulan masa dia buat masuk tu dia tak tengok pula orang yang datang tu saling bergaduh ke kan, musuh ke sebelum tu kan. Dia main masuk je kan. Rupanya dalam kelompok pelombong Cina ni ada dua kumpulan. Dia macam geng kan. Macam kumpulan Gihin dengan Haisan. Macam satu geng Alina, satu geng Kai kan contohnya kan. Tak boleh masuk. Dia orang tak boleh masuk. Memang sama-sama Cina tapi tak boleh masuk macam tu. Macam contohnya takut bagi contoh lah, takut salah pula kan orang dengar macam salah pula. Macam Gihin dengan Haisan ni memang dah lama tak puas hati. Lepas tu datang pula tanah Melayu. So diorang ni sama-sama nak mempertahankan hak masing-masing lah. Sampailah tertuhnya perang larut.
Perang Larut ni dia berlaku dekat Keleng Pauh. Tapi lepas larutnya perang ni, Keleng Pauh ni pun ditukarkan nama sebagai Taiping, yang maksudnya kedamaian yang abadi. Sampailah sekarang Taiping tak pernah ni lah, tak pernah kena tak pernah lah ada perang-perang saudara kat situ kan, sebab ada kedamaian yang abadi. Ditukar nama Taiping tu. Lepas tu orang kata nama tu membawa erti yang sangat besar. Dia akan apa ni, dia upbringing orang tu macam mana. Sebab tu kena bagi nama yang elok-elok kat tempat tu. Okey, tu antara konflik dalaman yang satu, Perang Larut. Berlaku antara Gihin dengan Haisan. Apa Gihin dengan Haisan ni pelombong-pelombong lah, geng-geng. Pelombong geng Gihin dengan pelombong Haisan. Okey, lepas tu ada juga kes pasal perebutan tahta Kesultanan Perak. Masa tu ada 3 orang yang nak jadi sultan. Okey, aku kena faham dekat Perak ni dia punya sistem sultan. Okey, sultan yang pertama kan, dia tak macam negeri-negeri lain tau. Negeri lain, um, kalau cikgu, okey contohnya Shen ada anak kan. Shen ada anak. Lepas tu Shen Sultan lah kiranya. Shen Sultan, Shen ada anak. Anak laki Shen yang akan ganti Sultan. Akan ganti Shen nanti kalau Shen meninggal nanti kan. Macam tu lah anak lelaki, anak lelaki. Lepas tu lepas anak lelaki, cucu Shen pula yang lelaki pula yang akan jadi Sultan. Kalau lepas dia meninggal tu macam tu lah. Tapi kat Perak lain. Dia ada sistem giliran. Kalau nak jadi Sultan, okay first, bayangkan tangga kan. First Sultan. Lepas tu Raja Dihilir. Lepas tu Raja Bendahara. Lepas tu Raja Muda. Faham tak? Sorry. First Sultan. Lepas tu Raja Muda. Lepas tu Bendahara. Raja Bendahara. Lepas tu Raja Dihilir. Kiranya seseorang tu kena pegang 3 jawatan ni sebelum naik jadi Sultan. Mula-mula dia kena naik jadi Raja Dihilir. Lepas tu Raja Bendahara. Lepas tu Raja Muda. Lepas tu barulah dia berhak ditabarkan sebagai Sultan. Faham Okey, kisahnya macam ni. Masa tu yang jadi sultan adalah um, Sultan Ali. Tapi Sultan Ali dah meninggal lah masa tu. Lepas tu selepas kemangkatan Sultan Ali, masa tu Raja Bendahara. Raja Bendahara ni kan dekat tangga yang kedua kan. Sebelum nak jadi sultan kena jadi Raja Muda dulu kan. Masa tu yang jadi Raja Bendahara ialah nama dia Raja Ismail. Tapi sebab masa tu dia hadir masa kemangkatan Sultan Ali, lepas tu dia dapat sokongan daripada para pembesar yang masa tu kan. Contohnya Ngah Ibrahim, yang bawa masuk pelombong-pelombong Cina kan. Dia yang sokong Raja Ismail, dia kata jadilah sultan ganti Sultan Ali ni. Lepas tu daripada corner yang pertama, dia ada 3 orang sekarang nak jadi sultan. Pertama Sultan Ismail. Lepas tu Raja Yusof. Raja Yusof ni pula adalah Raja Dihilir. Raja Dihilir ni tangga yang terakhir. Ingat Raja Dihilir, Raja Bendahara, Raja Muda, baru jadi Sultan. Okey. Raja Dihilir yang last sekali kan. Raja Yusof ni dah bertahun-tahun jadi Raja Dihilir. Dia tak naik-naik pangkat lagi. Orang lain duduk lintas-lintas dia jadi Raja Muda, Raja Bendahara. Tapi dia still lagi duduk kat Raja Dihilir. So dia pun macam mempersoal dan dia menuntut lah hak dia. Kenapalah aku tak jadi sultan setelah sekian lama je kan. Tu kisah pasal Raja Yusof. Dia pun nak tuntut dia punya hak jadi sultan. Perak kaya kot masa tu. Siapa tak nak jadi sultan? Lepas tu Raja Abdullah pula. Raja Abdullah ni pula adalah orang kedua selepas Sultan Ali yang mangkat tu. So sepatutnya dia lah yang jadi raja. Bukannya Sultan Ismail kan. Sebab Sultan Ismail tu tangga kedua Raja Bendahara. Dia raja muda. Patutnya kan Raja Dihilir, Raja Bendahara, Raja Muda, Sultan kan. Dia lah naik. Tapi oleh sebab dia tak pi majlis pemakaman, sama kes macam ni. Macam ingat tak kisah pasal kesalahan Johor Riau yang dekat Singapura tu? Yang apa namanya Sultan Abdul Rahman dengan Sultan Hussein tu kan. Sultan Hussein anak pertama, tapi sebab Sultan Hussein tak pergi makam majlis pemakaman ayah dia, anak kedua yang jadi Sultan Abdul Rahman yang jadi raja Kesultanan Johor Riau tu kan. Okey, lepas tu Raja Abdullah ni walaupun dia tak pi majlis pemakaman tu, dia tuntutlah hak dia. Dia tuntut hak dia. Lepas tu dia pun didesak-desak oleh pelabur Eropah dengan Cina ramai yang nak dia jadi sultan. Lepas tu raja macam pembesar-pembesar macam Datuk Maharaja rela pun sokong dia jadi sultan. So ada 3 orang sekarang ni yang nak jadi sultan. Sultan Ismail,
Raja Yusof dengan Raja Abdullah. So, antara konflik dalaman yang berlaku dekat Perak. Alhamdulillah. Okey. Lepas tu, masa tu, British masa tu, dia kan nak masuk campur dalam Perak kan. Jadinya, sebab dia nak biji timah, jadinya dia pun buatlah perjanjian Pangkor. Dalam perjanjian Pangkor ni, yang pi ke sana antara pembesar yang hadir adalah Raja Abdullah dengan Ibrahim, Datuk Sagor, Sultan Ismail yang jadi sultan tu dengan Raja Yusof. Sorry. Datuk Sagor. Sultan Ismail dengan Raja Yusof tak datang. Yang datangnya Raja Abdullah. Yang Raja Bendahara Raja Muda tu yang sepatutnya dia jadi sultan. British dia pandai tahu tak. Dia dah kaji elok-elok, lepas tu dia jemput sultan yang ni ha. Yang sepatutnya dia jemput Raja Abdullah sebab dia nampak patutnya dia naik kan. Dia boleh peralatkan lah. Jadi dia pun jemput Raja Abdullah dengan Ibrahim dengan Datuk Sagu. Yang Sultan Ismail dengan Raja Yusof ni tak sertai rundingan tu. Lepas tu dalam perjanjian Pangkor ni, Raja Abdullah ni diiktiraf sebagai Sultan Perak. Lepas tu Raja Ismail dia kata bolehlah memakai gelaran Sultan Muda dan diberikan sebuah jajahan kecil untuk takbir. Dia sebab dia nak bergaduh kan sebab dah jadi Sultan Perak pada masa tu. Jadi dia kata boleh jadi Sultan tapi Sultan yang takbir daerah kecil saja. Lepas tu tapi dengan syaratnya sebab dia dah bagi pengiktirafan dia dah jadi abalong kepada Raja Abdullah ni kan. Sebab bila dia iktiraf perjanjian Pangkor ni automatically dia kena lindungi lah Raja Abdullah ni. Uh, Sebagai timbalan ni Raja Abdullah ni dia kena ni pula. Dia kena terima residen British tu dalam um, Perak. Nak tak nak bila dah terima residen ni faham-faham lah. Semua aktiviti ekonomi ke apa-apa aktiviti semuanya jatuh dekat British. Cuma Sultan pegang dua je. Agama dengan adat resam. Nak macam mana kan? Sebab nak dapat kuasa terpaksalah dia terima. Lepas tu dengan Ibrahim yang bawa masuk banyak pembesar-pembesar yang masuk banyak pelombong-pelombong Cina tu kan. Diiktiraf sebagai orang kaya Menteri Larut dan menerima seorang penolong residen. Dia pun terlekat sekali dengan residen. Dia terlekat dengan penolong residen. Dia sebelum ni bebas nak masuk pelombong-pelombong Cina terpaksa terima penolong residen. Lepas tu British berkuasa penuh lah terhadap pungutan cukai dekat Perak. Tu kisah kat Perak. Kesimpulannya tak boleh lah gaduh-gaduh. Kan? Residen Perak yang pertama namanya J.W.W. Bush. Tahu kan kisah dia J.W. Bush ni kan? Dia akhirnya dibunuh kan? Sebab tu sedang bersiram. Okey, yang kedua kita masuk Selangor. Selangor ni pun tak kurang dia punya kayanya. Kaya jugalah. Macam Perak. Dengan biji timah. Okey, apa yang terjadi dekat Selangor? Kisahnya, masa tu Kelang, masa tu yang memerintah adalah Sultan Abdul Samad. Lepas tu Sultan Abdul Samad ni, dia bagilah kawasan Kelang ni kepada Raja Abdullah. Ni kita masuk pasal Selangor pula, bukannya Raja Abdullah yang Perak ni, Sultan Raja lain pula. Di Selangor tau. Kisah kat Selangor ni, Sultan Abdul Samad merentah, masa tu lah, Sultan Abdul Samad merentah Selangor. Lepas tu dia bagilah kawasan Kelang. Kelang ni memang kaya dengan biji timah. Dia pun bagilah kawasan Kelang ni kepada Raja Abdullah, kerabat-kerabat jugalah kan. Untuk takbir kawasan daerah Kelang tu. Lepas tu, Raja Abdullah ni dia pandai meniaga tau tak. Jadi dia pun berjaya lah memajukan daerah Kelang ni dengan biji timah dan sebagainya. Lepas tu dia dapat ni sokongan daripada grup Haisan. Pelombong-pelombong tu bukan dia ada dekat Perak je. Dia dah bersepah dah ada banyak lah. Ada yang berhijrah ke Perak. Ada yang sorry, yang daripada Perak dia berhijrah ke Selangor. Ya, kiranya dia dah berasimilasi lah. Dia pergi dekat Selangor, bekerja dekat Selangor. Lepas tu, tu kisah pasal Raja Abdullah. Dia dah majukan Selangor lah masa tu. Dia dah majukan Kelang lah masa tu kan. Lepas tu dia dapat support yang sangat kuat daripada grup Haisan. Lepas tu ada seorang lagi pembesar nama dia Raja Mahadi. Sebelum Raja Abdullah ni takbir Kelang, yang mentadbir Kelang adalah Raja Sulaiman. Raja Sulaiman ni bapa kepada Raja Mahadi. Raja Mahadi ni pelik lah pasal apa dia tak dapat
Kelang ni kan patutnya lepas ayah dia, dia lah patutnya yang turn dapat Kelang ni tapi dia tak dapat. So dia pun tuntutlah hak dia untuk mendapatkan daerah tu sebab pernah diletakkan di bawah kekuasaan ayahandanya. Tapi masalahnya Raja Abdullah tak ambuh lah bagi sebab dia dah majukan Kelang kan. Raja Mahdi pula telah disokong oleh kumpulan Gihin. Jadi awak nampak kat sini. Hassan gaduh dengan Gihin. Sebab kenapa jadi serius masalah ni kan walaupun masa tu tanah Melayu banyak orang Melayu kan. Tak apalah orang Cina gaduh dengan orang Cina kan. Tapi kenapa benda ni serius? Sebab masa tu aktiviti lomo tak boleh jalan lah kalau tak ada pekerja. Kalau tak ada pekerja-pekerja Cina ni kan. Kalau dia orang gaduh macam mana nak buat kan. Sebab tu serius benda ni kan. Kalau pula Haisan tu gaduh dengan Gihin. Jadinya masa tu Sultan Abdul Samad tu macam pening. Macam mana nak buat ni kan. Jadi dia pun arahkanlah Tunku Kudin ni untuk tamatkan Perang Kelang ni. Sebab Perang Kelang ni berlaku memang diorang ni sebenarnya ada dendam jugalah kumpulan Gihin dengan Haisan ni. So tu yang menyebabkan makin serius tu Perang Kelang ni. Lepas tu masa tu British dia manipulate tau. Dia kata kami boleh tolong awak Tengku Kudin untuk selesaikan Perang Kelang ni kan. Sebab masa tu diorang berperang tu memang perang sakan lah kan. Sebab diorang macam dah berdendam daripada Perak lagi kan. Lepas tu Tengku Kudin pun terimalah bantuan British. Tapi British bukan senang-wenang je dia nak bagi bantuan tu. Adalah juga dia punya pengeras je kan. British memberikan bantuan ketenteraan kepada Tunku Kudin untuk menamatkan Perang Kelang. Melalui bantuan tersebut, British tu diharapkan Sultan Selangor tu, Sultan Abdul Samad tu menerima perlindungan British bagi mewujudkan kestabilan kat Selangor. Dan end up-nya, Sultan Abdul Samad nak ke tak nak? Tak nak. Sultan Abdul Samad, nasib baik Sultan Abdul Samad, dia tak sign apa-apa agreement lagi tau dengan British. Dia tak sign agreement, um, dia tak setujulah menerima perlindungan British. So British tak boleh lah nak letakkan residen dia lagi dekat Selangor. Tapi British buat satu plot lah kan. Tak tahulah plot ke apa kan. Tapi jalan cerita dia macam tak lama lepas tu berlaku pula insiden ni kan. Tiba-tiba kapal dagang British kena pula rompak. Kononnya kapal dagang British ni kena rompak dekat perairan Kuala Langat dekat Selangor kan. Lepas tu serangan rumah api. Berlaku pula serangan rumah api dekat kawasan Negeri Sembilan. Jadinya masa tu British kata masa tu dekat perairan Selangor lah kawasan ni kan. Sorry. Negeri Sembilan tu lain silap. Masa tu kapal dagang British dirompak berdekatan dengan perairan Kuala Langat. Jadi British gunakan point ni untuk suruh Sultan Abdul Samad tu terima juga residen daripada British. Jadinya terpaksalah dia terima. Dan masa perjanjian 1875 antara British dengan Selangor, British menghantar J.G. Davidson sebagai residen. Lepas tu Franz Swettenham ni pula sebagai apa orang panggil orang besar negeri Melayu bersekutu duduk dekat Langat. Tu kisah kat Selangor. Ingat kisah kat Selangor pasal ni Raja Mahdi dengan Raja Abdullah. Raja Abdullah yang majukan, Raja Mahdi nak tuntut balik hak dia. Okey, seterusnya Negeri Sembilan. Negeri Sembilan apa yang terjadi? Sekejap Okey, Negeri Sembilan kisahnya pasal pembesar. Masa ni, muka surat 67 persaingan pembesar memungut cukai di Sungai Linggi. Masa ni Sungai Linggi dia tempat nak pungut ni lah cukai sebab masa tu biji timah lalu dekat Sungai Linggi ni. Masa tu Sungai Linggi ni bukanlah tempat orang kaut biji timah sangat tapi kat Sungai Ujong sebenarnya. Sungai Ujong ni kalau hari ni orang panggil Seremban. Tapi sebab dia orang kena lalu kat Sungai Linggi kan. Sebab nak bawa masuk kat Pelabuhan Melaka. Jadi kat situ dia orang kenakan cukai lah. So banyaklah para pembesar yang nak conquer Sungai Linggi ni. Antaranya Datuk Kelana, Datuk Shah Bandar dengan Datuk Muda Linggi. Saling bersaing untuk mengawal pungutan cukai di Sungai Linggi. Tapi persengketaan dengan Datuk Kelana dengan Datuk Shah Bandar ni telah dimanipulasi oleh British. British nampak benda ni sebagai peluang lah untuk dia masuk dalam Negeri Sembilan.
Lepas tu British ni macam berjanjilah untuk bagi bantuan ketenteraan kepada Datuk Kelana untuk kalahkan Datuk Shah Bandar. Tapi dengan syarat British memperoleh hak memungut cukai di Sungai Linggi. So Datuk Kelana setujulah. Dan akhirnya persaingan ni menyebabkan Sungai Linggi dia jatuh di bawah kekuasaan British. Lepas tu tapi tu baru Sungai Linggi, belum fully Negeri Sembilan lagi. So apa yang terjadi? Masa tu serangan rumah api berlaku. Dia macam ada satu plot lah yang mana berlaku serangan rumah api dekat Tanjung Rancado. Tanjung Rancado ni dekat Tanjung Tuan, dekat Negeri Sembilan. So melalui benda ni, alasan ni dia gunakanlah untuk supaya supaya menerima apa ni residennya. Tengok Residen yang pertama adalah muka surat 72 di Negeri Sembilan adalah Martin Lister. Okey, kisah dekat Pahang pula Pahang pula apa yang terjadi? Pahang ni antara negeri yang last dijajah oleh British sebenarnya kalau ikut kita punya tarikh kronologi dekat tanah Melayu ni. Dekat Pahang dia tak kaya dengan emas, dia tak kaya dengan biji timah, dia kaya dengan emas. Penatlah pula saya bercakap Okey. Kalau kat Pahang ni sebab dia kaya dengan dia tak kaya dengan biji timah, so macam lambat sikit British nampak. Lagi satu Pahang ni besar tau tak, dengan dia punya jalan berbukit-bukit dengan banjarannya kan, jadinya British tak begitu berminat lah. Tapi sebab Pahang ni kaya, jadi British pun berminat lah dengan berminat juga dengan Pahang ni, kaya dengan emas kan. Lepas tu tapi British tak ambuh. Sultan Ahmad masa tu dia tak ambuh British ni masuk dalam Pahang. Sultan Ahmad ni memang sangat-sangat berhati-hati kalau nak berunding dengan British tu. Sampai kan British kena minta tolong dengan Sultan Abu Bakar dari Johor. Masa tu Sultan Abu Bakar baik gila tau dengan British. Sampai kan kalau tengok dalam sejarah, Sultan Abu Bakar ni mendapat gelaran Maharaja daripada Queen sendiri kat London tu. Gerai Maharaja tau. Maharaja ni bukan calang-calang yang orang boleh pegang tau. Tapi Sultan Abu Bakar dia tak pakai lah gerai Maharaja kan. Dia pakai gelaran Sultan. Sebab Islam kan dia pakai gelaran Sultan. Punyalah baik dia dengan Queen tu. Dengan British. Lepas tu British suruhlah Sultan Abu Bakar pujuk orang Pahang ni untuk Sultan Pahang ni untuk terima wakil British. Dan akhirnya 1888 berlaku satu isu lah kan, yang mana ada seorang Cina ni dia mati dekat depan pagar istana. So British ni gunakanlah point ni, isu ni untuk supaya Pahang ni terima juga residen dekat dekat Pahang lah. Nama orang Cina nama dia Gohei. Gohei dia orang Cina tapi dia ada kerakyatan kewarganegaraan British. So British ni kata lah, kau tahu tak negara kau tak selamat tahu tak. Kau kena terima residen daripada kami supaya kami boleh lindungi. Ingatlah, tengoklah kita orang punya rakyat pun boleh terkorban dekat depan istana kan. Jadinya nak tak nak Sultan Ahmad terpaksa lah menerima perlindungan British. Tapi dia menerima tu dia terima wakil British saja. Okey, Perjanjian British Pahang 1887 muka surat 71. Antara syarat perjanjian, British menempatkan seorang wakil yang mempunyai kuasa seperti pengaruh konsul dekat Pahang. British bertanggungjawab menjaga keamanan Pahang. Pahang tidak dibenarkan membuat perjanjian dengan kerajaan asing tanpa kebenaran British. Nak tak nak akhirnya Pahang pun menerimalah British dalam dia punya apa namanya, dalam dia orang punya pentadbiran. Antara ciri-ciri residen ni muka surat 73, antara ciri-cirinya Sultan dengan pembesar masih dikekalkan. Tapi British akan bagi nasihat lah. Tapi akan bagi nasihat dari segi undang-undang, kecuali adat resam. Lepas tu Sultan dan pembesar dah tak ada hak dah untuk pungut cukai. Lepas tu ada jabatan-jabatan yang diperkenalkan macam jabatan polis. Dulu kalau bila British buat jabatan polis dekat sebuah negeri tu, ibarat
awak dah kuasai negeri tu. Sebab polis tu kan yang melaksanakan undang-undang, yang mengamalkan undang-undang. Dia yang berhak tangkap orang semua tu kan, kawal keamanan kan. Kan sebelum ni siapa yang kawal undang-undang, yang amankan negeri? Sultan lah kan. Jadinya bila dia buat jabatan polis tu, automatik dia tanda okey. British lah yang punya negeri ni macam tu. Okey, lepas tu dia buatlah negeri-negeri Melayu bersekutu. Sebab masa tu um, Pahang Pahang bukan nak kata miskin, tapi dia banyak pakai belanja sebab dia kan besar. Dengan dia punya jalan bumi dia pun macam dia tak macam negeri lain kan. Macam dekat Pahang ni kan dia ada bukit. Susah lah kalau nak buat pembangunan dan sebagainya. So dia pakai banyak duit sikit. Macam beban kewangan negeri Pahang muka surat 75 dia ada tulis. Pada tahun 1894 hasil dia 100,000. 100,000 lebih lah. Tapi belanja nak pakai balik untuk Pahang 200,000. So kat situ British kata, oh, okey ni. So apa kata kalau digabungkan negeri Melayu Sekutu ni kan, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dengan Pahang ni untuk cover balik pembelanjaan Pahang. Dia tak nak rugi kan. Jadinya negeri, negeri Melayu Bersekutu ni pun bergabung lah. Muka surat 75 ni dia tulis faktor pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu. Yang pertama untuk menangani masalah kewangan Pahang. Kedua untuk menjamin keselamatan negeri. Sebab masa tu dia tak nak lah kuasa-kuasa imperialism lain tu kacau. Dia punya negeri dia dah conquer kat situ, dia tak nak lah orang kacau kan. So dia establish lah, oh ini semua empat-empat negeri kita orang yang punya macam tu. Kita orang dah bagi nama dah, negeri-negeri Melayu bersekutu. Lepas tu dia nak seragamkan pentadbiran. Sebab masa tu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dengan Pahang ni macam ada undang-undang sendiri. Sebab dia orang kan dah, yelah sebab sebelum asalnya pun dia orang negeri yang berbeza. So macam nak seragamkan negeri undang-undang yang ada dekat setiap negeri tu kan. So dia orang pun gabungkanlah NNMB. Lepas tu yang keempat untuk mengatasi kelemahan sistem residen. Sebab masa tu tak ada garis SOP yang jelas tau. Macam mana residen nak jalankan tugas. Residen pun main ikut dan dia je macam tu. Setiap negeri tu macam mana kan. Jadinya kenapa dia buat NMB ni untuk atasi lah kelemahan dari sistem residen. Okey. Kalau macam negeri-negeri Selat, awak ingat kan dia ada gubernur. Lepas tu setiap negeri tu dia ada resident councillor Singapura, resident councillor Melaka, resident councillor Pulau Pinang. Tapi kalau dekat negeri yang bersekutu ni, dia punya Alhamdulillah, dia punya apa panggil? Hierarki dia. Yang pertama PTB, Pesuruhjaya Tinggi British. Lepas tu Resident General. Lepas tu setiap negeri tu dia akan ada Majlis Mesyuarat Negeri. Majlis Mesyuarat Negeri Perak, Majlis Mesyuarat Negeri Selangor, Majlis Mesyuarat Negeri Selangor. Lepas tu Majlis Mesyuarat Negeri Pahang, muka surat 76. Okey. Lain pun macam tak okey kan? Sampai situ sajalah hari ni. Tak ada soalan Okey, habislah bab 3. Next time kita sambung bab 4 pula. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.